70 tahun. Kepimpinan berwibawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menerajui negara mendapat sanjungan tinggi daripada ketua-ketua perwakilan dari negara-negara sahabat. Peranan Baginda dalam mengukuhkan hubungan dengan negara luar meningkatkan lagi imej negara Brunei Darussalam di mata dunia. Brunei has done a great job in maintaining peace and security in the regions. Relation with the region bilaterally also excellent for not only maintaining peace and security but also to further enhance economic cooperations. ASEAN has been a huge success in bringing about peace and security in Southeast Asia. Of course, His Majesty is the longest serving head of state and head of government in ASEAN, and I think has played a really critical role in developing ASEAN, including ASEAN as a zone of peace and security. During the pandemic, His Majesty's government offered all kind of help to our Bangladesh expatriate community. They were given free vaccination, free treatment when they got COVID, and all kind of support. So our government and I and the community are all very grateful to His Majesty. 1,199 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan sembuh hari ini di negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 dan 4 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,199 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ialah 79.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 52.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.7%. Umat Islam di seluruh dunia akan menyambut ketibaan awal tahun 1444 Hijrah tidak lama lagi. Di negara Brunei Darussalam, majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah akan berlangsung pada Jumaat malam Sabtu 29 Julai 2022 bermula pukul 5 petang. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan itu nanti, pagi tadi diadakan raptai penuh di Jamiah Asri Hasnul Bolkiah, Kampung Kiarong. Sambutan tahun ini membawakan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara. Hadir yang berhormat, Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Awal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1444 Hijrah. Majlis juga akan diadakan serentak di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Jamiah Asri Hasnul Bolkiah, Kampung Kiarong dan masjid-masjid utama, iaitu di Masjid Rancangan Perbinaan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasnul Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong. Antara pengisian majlis itu nanti bacaan doa akhir tahun Hijrah, bacaan doa awal tahun Hijrah dan tazkirah Hijrah. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk hadir ke majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah
dengan mematuhi garis panduan kesihatan, antaranya menjalankan ujian ART sebelum hadir ke masjid dan memuat naik keputusan melalui aplikasi ProHealth. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif dibenarkan masuk. Diingatkan supaya sentiasa memakai sungkup muka, mensanitasi tangan, tidak bersalam-salaman serta dimastikan membawa tikar sembahyang berukuran besar. Juga digalakkan berwuduk sebelum ke masjid, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan segera bersurai setelah selesai majlis. Individu yang mempunyai simptom seperti demam panas, batuk selesema atau masalah pernafasan dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Para belia ASEAN dan Republik Korea berpeluang berinteraksi dengan Menteri-Menteri Belia ASEAN dan pihak berkepentingan di peringkat tertinggi semasa dialog belia ASEAN kali pertama yang berlangsung di Siem Reap, Kemboja. Dialog secara hybrid itu bertemakan belia dalam era revolusi perindustrian keempat, peluang dan cabaran dalam pemulihan pasca pandemik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke dialog berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan sesi tertutup yang antara lain membincangkan tahun 2022 sebagai tahun belia ASEAN. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chuan Naron, Menteri Pendidikan Belia dan Sukan Kemboja, Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia dan Menteri Kedua bagi Undang-Undang Singapura, Nguyen Tuan Lam, Naib Pengerusi Tetap Jawatan Kuasa Kebangsaan Belia Vietnam dan Muhammad Azhari bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.